Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, bertemu kita untuk PDPR PJPK tingkatan 2. Okey, cikgu teruskan. Okey, tajuk kita hari ini adalah tajuk penyakit. Okey, tajuk penyakit. Okey, kita tengok kepada standard pembelajaran. Okey, yang pertama sekali adalah untuk membincangkan penyakit tidak berjangkit, iaitu diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular dan penyakit respiratory kronik. Okey, yang kedua, mengaplikasi cara mencegah diabetes, hipertensi, penyakit kardiovaskular dan penyakit respiratory kronik. Okey, dan ketiga, menilai akibat jika tidak mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, kita tengok kepada bahagian penyakit. Okey, penyakit terbahagi kepada dua, iaitu penyakit berjangkit. Okey, yang mana penyakit berjangkit boleh merebak daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okey, contohnya, okey, penyakit apa? Penyakit berjangkit, contohnya chickenpox. Okey, yang mana boleh menyebabkan orang lain pun terjangkit. Ataupun lagi apa? Yang sekarang ini, okey, iaitu COVID-19. Okey, yang mana boleh merebak daripada seorang individu kepada individu yang lain. Okey, yang seterusnya adalah penyakit tidak berjangkit. Okey, penyakit tidak berjangkit tidak merebak. Okey, merupakan penyakit kronik yang tidak boleh disebarkan kepada orang lain. Okey, kita tengok penyakit tidak berjangkit. Okey, yang pertama sekali adalah diabetes. Okey, apa dia diabetes? Okey, berlaku apabila paras gula tinggi di dalam darah. Pengeluaran hormon insulin oleh pankreas tidak mencukupi untuk menampung kandungan gula dalam darah. Okey, sebab kandungan gula yang terlalu banyak, pankreas tak boleh nak keluarkan hormon insulin. Untuk apa? Jadi yang menyebabkan gula dalam darah tu tinggi. Okey. Okey, so dekat sini ada gambar wajah macam mana boleh ketahui yang kita ini diabetes ataupun tidak, iaitu melalui bacaan gula dalam darah. Okey, contoh dekat sini 11.5. Okey, tinggilah. Okey, kalau bacaan 6 ke atas, so jadi dia boleh kemungkinan diabetes dan kena jumpa dengan doktor. Okey, kita tengok gejalanya. Okey, gejalanya kerap berasa dahaga, cepat letih, berat badan susut, kerap membuang air kecil, mudah terkena jangkitan kulit, luka lambat sembuh, penglihatan kabur, otot lemah dan gatal-gatal di bahagian kemaluan. Okey, kerap berasa dahaga dan cepat letih. Kita tengok yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah penyakit kardiovaskular. Okey, penyakit kardiovaskular berlaku apabila otot jantung tidak mendapat bekalan darah yang mencukupi disebabkan oleh saluran darah yang sempit atau tersumbat. Okey, bahaya ni pelajar. Okey, yang mana kita boleh sakit dada. Okey kan? Okey, tengok gejalanya. Okey, kerap sakit pada bahagian dada. Okey, kerap berdebar-debar, mudah berasa cemas, hilang selera makan, mudah berpeluh dengan banyak, kerap lelah dan sesak nafas. Okey,
Okey, kita tengok yang seterusnya iaitu penyakit tidak berjangkit hipertensi ataupun penyakit darah tinggi. Okey. Berlaku apabila tekanan darah melebihi bacaan 140/90. Okey, bacaan atas 140 ataupun bawah 90. Okey, melebihi bacaan tersebut. Okey, kalau 110 biasa. Okey, tapi sampai kalau dah 140 ke atas, kena jumpa doktor. Okey, tengok kat sini. Bacaan dia 240. Lagilah tinggi kan? Okey, kita tengok gejala lain. Okey, sakit kepala dan berdenyut-denyut di bahagian belakang kepala. Kerap berasa kebas di leher, mudah marah, sukar tidur, cepat lelah dan sesak nafas serta sering gelisah. Okey, itu adalah hipertensi lah. Okey, tengok yang seterusnya iaitu penyakit respiratory kronik. Okey, berlaku apabila terdapat penyempitan dan keradangan pada saluran pernafasan. Okey. Okey, tengok yang ini bahaya bahagian kita punya pernafasan. Okey, gejalanya batuk berkahak yang berpanjangan, nafas berbunyi, sesak nafas terutama pada waktu pagi, sesak nafas ketika melakukan aktiviti, simptom kegagalan paru-paru berfungsi, jantung bengkak dan kaki bengkak. Okey, ni gejala ni bila kita tahu, kita rasa macam ini, kita kena jumpa doktor. Okey, kita tengok. Okey, cara mencegah penyakit tidak berjangkit. Macam mana kita nak elakkan atau nak cegah penyakit tidak berjangkit ni pelajar? Yang pertama, bersenam sekurang-kurangnya 3 kali seminggu melebihi 30 minit setiap sesi. So, depend pada kita. Okey, mana yang sesuai dengan kita. Kadang-kadang kita boleh bersenam dengan berbasikal ataupun jogging ataupun zumba ataupun sebagainya lah. Okey, yang kedua, tidak merokok dan mengambil alkohol. Okey, yang ketiga, elakkan stres. Okey, tak boleh stres-stres, kena tenang-tenang. Okey, periksa paras gula dan kolesterol dalam darah. Okey, kemudian kekalkan berat badan unggul. Okey, kena kekalkan berat badan unggul ni macam mana? Kena jaga pemakanan. Okey, mengamalkan pemakanan seimbang. Kemudian lakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Kena jumpa doktor lah. Okey, kita tengok persoalan. Okey, bagaimanakah cara membuat ujian saringan diabetes? Okey, anda boleh membuat ujian pemeriksaan glukosa darah rawat dengan cara mengambil sedikit darah di hujung jari. Ia boleh dilakukan bila-bila masa sahaja mengikut keselesaan anda. Okey, yang kedua. Adakah saya mengidap diabetes? Okey, sekiranya pemeriksaan glukosa darah ialah melebihi 6. Okey, ujian darah selanjutnya diperlukan. Okey, yang ini kalau kita cucuk, kita buat saringan diabetes, kita dapati kita punya bacaan melebihi 6. So, kita kena jumpa doktor untuk ujian darah selanjutnya. Okey, di manakah saya boleh membuat ujian untuk diabetes? Okey, boleh buat dekat mana? Hospital, klinik kerajaan atau swasta dan makmal perubatan atau patologi swasta. Okey, apakah yang harus saya buat jika paras glukosa darah saya tinggi? Okey, anda perlu merujuk doktor atau pergi ke klinik kerajaan atau swasta yang berhampiran. Ujian pengesahan seterusnya akan dijalankan. Okey. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih kerana mendengar. Okey, dan belajar dengan cikgu. So, cikgu harap kamu boleh buat nota untuk tajuk penyakit dan buat latihan dalam modul yang diberikan. Terima kasih.